Malam ini ada macam-macam yang berlaku di seluruh Malaysia mengenai pilihan raya. Yang pertama ialah malam ini Perikatan Nasional PAS bersatu dengan gerakan lancarkan manifesto dia. Jadi nanti akhir sikit belakang lepas ini saya nak komen dia punya manifesto. Tapi sebelum kita sentuh PN, kita kena sentuh BN dululah. Dekat sini BN ada yang akan lawan Kuantan pun. UMNO akan lawan di Kuantan dan MCA akan lawan di Indra Mahkota. Orang selalu tanya saya, kalau media tadi, apa perasaan saya selepas 2 hari rasmi kita masuk kempen. Di pihak Pakatan Harapan, di pihak PKR, kita rasa gembira, kita rasa seronok, kita rasa bertenaga. Kita yakin bahawa we are on the right track untuk kita bentuk kerajaan, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara tengok, pernah tak wartawan atau media pergi interview Zahid Hamidi sekarang? Pernah tengok Zahid Hamidi dalam TV tak dalam 2-3 hari sekarang? Sebab kalau media pergi tanya dia, how do you feel? Okey tak rasa sekarang kempen? Saya tak tahu macam mana Zahid Hamidi nak jawab. Sebab hari ini bukan seorang, 2 orang dia punya timbalan. Timbalan Presiden UMNO dan juga Presiden MCA. Dua-dua cakap lebih kuranglah, dia tak cakap terang, tapi dia cakap sembunyi-sembunyi. Dia boleh cakap lebih kurang macam Zahid Hamidi ni tak boleh pakai lah. Sebab nampak sangat rakyat Malaysia takut kalau undi UMNO Barisan Nasional MCA, Zahid Hamidi akan jadi Perdana Menteri. Jadi selepas 1-2 minggu, isu itu sudah jadi isu besar. Bila sudah jadi isu besar, hari ini timbalan Presiden UMNO, Tok Mat daripada Negeri Sembilan terpaksa jawab, itu tak betul, bukan Zahid jadi Perdana Menteri, ini pembangkang saja cakap. Wika Siong pun cakap yang sama, tak betul lah. Kalau UMNO menang, bukan Zahid lah jadi Perdana Menteri. Dekat Bero, orang Pahang, Ismail Sabri, sekarang ni dia lompat-lompat, kasih orang notis sama dia, I'm still the Prime Minister. Bayangkan, kalau dalam Pakatan Harapan, calon kita yang kita umum ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sebagai orang nombor 2 dalam PKR, cakap kepada rakyat, bukan Anwar Ibrahim calon. Dalam Pakatan Harapan kita solid, tak ada masalah bahawa kalau kita menang, Perdana Menteri kita ialah Anwar Ibrahim. Tapi dalam Barisan Nasional, yang ketua Zahid Hamidi. Tapi yang keliling semua malu nak mengaku Zahid Hamidi itu ketua dia. Sebab itu saya kata, kalau kempen kita berbanding dengan 2018, kalau orang tanya saya, kempen kita kali ini lebih baik daripada 2018. Sebab kita masuk dengan seorang jeneral, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita masuk dengan mesej dan tawaran yang jelas, penyelesaian yang jitu untuk rakyat. Lawan kita masuk, ketua pun dia tak tahu siapa. Ini Ismail Sabri ke, Tok Mat ke, Zahid ke. Sebab itu kalau UMNO Barisan Nasional sekarang berkempen untuk negara stabil dengan makmur, kena undi UMNO Barisan Nasional. Satu dunia gelak, saudara-saudari. UMNO stable kan sekarang? Kalau boleh cakap dengan orang UMNO stabil, tak pernah berlaku lagi orang UMNO masuk PAS bertanding atas tiket PAS. Orang PAS masuk UMNO bertanding tiket UMNO. Tak pernah hidup syahidan.
Tak pernah berlaku sekali dalam sejarah kita, tak pernah berlaku. Sebab itu UMNO sendiri tahu. Sekarang sudah hari kedua masuk berkempen. Sampai sekarang UMNO tidak ada satu mesej yang jelas kenapa rakyat Malaysia mesti undi sekali lagi UMNO Barisan Nasional. Yang bawa kucak kacir dalam negara ini, UMNO. Yang sakau duit, UMNO. Yang bodoh, UMNO. Yang menteri tak buat kerja, UMNO. Saudara-saudari, PAS tak sampai lagi, tunggu. Satu-satu. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya tidak begitu bimbang bahawa pengundi-pengundi terutamanya di kawasan yang cerdik-cerdik macam Kuantan dengan Indra Mahkota, saudara-saudari tahu bahawa kalau kita nak kerajaan yang stabil, kerajaan yang cerdik, kerajaan yang tumpu menyelesaikan masalah rakyat, kerajaan yang ada gabungan pimpinan dan kepakaran yang boleh bantu negara ini, kerajaan itu adalah Pakatan Harapan, insya-Allah. Baik, itu UMNO Barisan Nasional. Sekarang kita pergi kepada Perikatan Nasional. Satu lagi, Perikatan Nasional. Malam ini Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan manifesto Perikatan Nasional. Saya nak sentuh Perikatan Nasional lagi panjang malam ini sebab ini kerusi Saifuddin Dallah. Ini kerusi PN yang khianat kita. Jadi sebab itu kita kena pastikan bukan saja kita menang di Indra Mahkota, kita nak pastikan Perikatan Nasional nombor 3 di Indra Mahkota. Boleh? Kasih can dekat MCA lah. Bagi dia dapat nombor 2 supaya Saifuddin Abdullah. Saya tengok calon MCA kat sini muda. Pastikan calon yang muda tu dapat lebih banyak undi daripada Saifuddin Abdullah yang menteri tu. Baik. Malam ini Muhyiddin pun cakap benda yang sama. Mula dia kata kerajaan kalau Perikatan Nasional menang, Perikatan Nasional ini kerajaan yang bagus sebab dia tak ada UMNO dan juga dia tidak ada orang-orang yang rasuah semua, dia kata. Sebab Perikatan Nasional ini bersih daripada UMNO. Dia ingat kita bodoh. Yang dia daripada UMNO tu belakang kira lah, yang tu dia kita tahu dia daripada belakang UMNO. Tapi dalam pilihan raya kali ini, Perikatan Nasional ada Bersatu, ada Gerakan, ada PAS. Dia beritahu seluruh rakyat Malaysia yang kononnya Bersatu ini tidak akan dekat dengan UMNO sebab UMNO ini teruk. Dia buat-buat tak faham. Dekat Sabah, parti PAS yang di dalam Perikatan Nasional menyokong parti UMNO dekat Sabah. Menyokong Bersatu dengan UMNO, PAS yang sokong dekat Sabah. Jadi dekat Semenanjung, dekat orang, dia kata dia tak ada kena-mengena dengan UMNO. Dekat Sabah, PAS bersama-sama dengan UMNO. Jadi sebab itu orang kata, BN ini 2 kali 5, 5 kali 2 dengan PN, saudara-saudara. Sebab itu saya tak bimbang langsung, insya-Allah rakyat kita boleh tahu. Kalau UMNO Barisan Nasional kata mereka nak bagi kerajaan yang stabil, kerajaan itu jadi tak stabil sebab UMNO dulu yang mengkhianat mandat kita. Kalau Bersatu kata dia nak bagi kerajaan yang stabil, dia kita pun tahu bahawa kata-kata ini yang paling banyak datang daripada Bersatu dan PAS. Semua dia makan. Kalau dia boleh makan dengan UMNO, dia makan dengan UMNO. Kalau dia boleh makan dengan Bersatu, dia boleh makan dengan Bersatu. Sebab itu, malam ini, lepas saya dah pukul dia orang ni, saya nak tumpu tentang masalah sebenar negara kita. Sebab itu mari kita tengok satu persatu yang saya sempat baca tadi, yang Muhyiddin janji macam-macam.
Sebab dia menunjukkan bagaimana yang UMNO tu kita tahulah dia tak ada idea nak memerintah. Tapi kita juga tahu kalau Perikatan Nasional dapat undi, kalaulah bersatu dengan PAS ini jadi kerajaan balik saudara-saudari, mereka tidak ada apa-apa perancangan dan idea pun untuk menyelesaikan masalah yang makin teruk. Baik, pertama, Muhyiddin kata apa tadi? Mesyuarat Kabinet yang pertama Perikatan Nasional ialah untuk kita membincangkan kos sara hidup. Engkau gila, kos sara hidup ni dah lama dah jadi masalah Malaysia. Janji untuk bincang kos sara hidup ni rakyat tak nak dengar. Rakyat nak tahu masa kamu jadi Perdana Menteri dulu, kenapa kamu tak selesai masalah kos sara hidup? Sekarang nak masuk pilihan raya, baru nak janji, kalau saya jadi Perdana Menteri balik, saya akan bincang. Habis yang kamu jadi Perdana Menteri 18 bulan, apa yang kerajaan Muhyiddin, menteri-menteri PAS bersatu, campur dengan UMNO buat. Sebab itu sampai sekarang saudara-saudari, kita masih lagi tidak berjaya selesaikan kita bahagia barang, kita gaji dan macam-macam. Yang kedua, dia bincang apa? Dia janji sebab dia nak pikat anak muda. Dia kata, kalau Perikatan Nasional menang pilihan raya, dia akan bagi pelepasan 25% hutang PTPTN untuk yang dapat ijazah kelas kedua yang bawah-bawah ni. Potong lagi. Mungkin yang anak-anak muda yang rasa hebatlah. Oh, ini satu tawaran yang baik. Saya nak beritahu cerita sebenar. Kenapa kita bermasalah lepas Pakatan Harapan ambil alih kerajaan 2018 mengenai PTPTN. Sebab bila Pakatan Harapan menang, yang dapat jaga PTPTN tu siapa? Bersatulah. CEO, pengurusi PTPTN ini anak emas Muhyiddin Yassin. Nama dia Wan Saiful Wan Jan. 4 tahun dia jaga PTPTN. Kenapa masa dia jaga PTPTN 4 tahun, dia tak ada idea-idea ini, dia tak boleh selesaikan masalah PTPTN? Kenapa masa dia jaga PTPTN, dia tak boleh pastikan anak-anak yang muda-muda ni dapat pembiayaan pendidikan yang lebih murah? Dia tak dapat tunda bayaran hutang PTPTN. Kalau sekarang baru nak janji, sedangkan kamu sudah ada 4 tahun sebagai pengurusi PTPTN, hanya orang gila sahaja yang akan bagi peluang kepada orang yang telah gagal macam ini, saudara-saudara. Jadi saya jawab terus kepada rakyat Malaysia yang muda-muda, korang boleh dengar, tapi kalau nak tahu kenapa PTPTN gagal, tanya orang Bersatu. Sebab selama ini daripada 2018 sampai sekarang, yang menguruskan PTPTN bukan PKR, bukan DAP, bukan Amanah. Yang menjaga PTPTN ini adalah Bersatu. Kamu tak boleh buat, kamu gagal. Sebab kamu, Pakatan Harapan kena marah, kemudian kamu khianat. Sekarang kamu ingat rakyat Malaysia bodoh dan mudah lupa bahawa PTPTN itu jadi macam itu semasa Bersatu jaga PTPTN. Jadi kalau nak rosak lagi PTPTN, bagilah dekat Bersatu sekali lagi. Baik. Apa lagi dia janji? Dia janji kononnya, kalau dia menang, dia nak bagi pinjaman perumahan tanpa interest kepada yang muda-muda. Pada masa yang sama, dia juga bising, Muhyiddin tadi, dia juga bising yang dia nak bagi moratorium interest sekali lagi tapi tak dapat. Sekarang pun kamu tak dapat paksa ataupun buat undang-undang supaya bank bagi pelepasan kadar faedah. Macam mana kamu kata lepas ini kamu boleh buat, sedangkan Menteri Kewangan itu adalah lantikan Muhyiddin sendiri. Yang lantik Tengku Zafrul bukan Ismail Sabri.
Yang lantik Tengku Zafrul adalah Muhyiddin sendiri. Masa kamu ada kawalan dengan Menteri Kewangan, kamu tak boleh buat. Lepas ini, kalaupun dia boleh jadi kerajaan, saya tak nampak macam mana dia boleh memaksa bank-bank di negara ini untuk melepaskan dan melupuskan interest dengan janji dia untuk bagi pinjaman tanpa faedah kepada anak muda untuk beli rumah. Itu pun kalau dia boleh buat, kalau dia boleh paksa bank, pun ada masalah. Sebab masalah utama dekat negara ini bukan soal pinjaman semata-mata. Bila kita bercakap tentang soal perumahan, masalah utamanya ialah kerana tidak cukup rumah yang mampu milik. Kalau orang boleh ambil loan pun, nak cari rumah yang di dalam lingkungan kemampuan kita, susah. Sebab soal perumahan diserahkan kepada sektor swasta semata-mata. Kerajaan tidak mahu memperuntukkan sebahagian besar peruntukan kewangan untuk buat sesuatu macam Singapura dah buat. Singapura dulu, masa dia nak buat perumahan rakyat, dia tak suruh swasta buat. Dia buat HDB, Housing Development Board, lembaga perumahan rakyat, yang mana tugas membina rumah-rumah rakyat ini diambil alih sepenuhnya oleh kerajaan. Dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Kerana bila kerajaan mengambil tanggungjawab menyediakan perumahan untuk rakyat biasa, dia boleh mengawal kadar keuntungan dan memastikan rumah-rumah yang dibina itu betul-betul menepati kehendak dan juga kemampuan rakyat biasa. Yang Muhyiddin cadangkan hari ini ialah dia terus nak serahkan soal membina rumah ini kepada syarikat swasta. Bila syarikat swasta buat rumah, sudah tentu dia kena ambil untung, dia kena ambil financing, dia kena ambil untung lagi. Jadi kerajaan tidak ada hak untuk paksa dia untuk buat rumah macam tu, buat rumah macam ini sehingga dia rugi. Macam mana kita nak paksa syarikat swasta? Jadi kalau semata-mata buat janji manis untuk bagi pembiayaan tanpa faedah, tetapi pada masa yang sama tidak menyelesaikan soal macam mana kita nak membina dan menyediakan rumah-rumah mampu milik yang marginnya itu tidak tertakluk kepada keuntungan sektor swasta, dia janji macam mana pun tak jadi saudara-saudara. Sebab itu saya kata, masalah negara kita ialah kerana masalah menteri-menteri kerajaan yang masih lagi menggunakan akal dan pendekatan 40 tahun ke belakang. Masalah kita makin rumit. Masalah yang ada pada hari ini tak sama dengan masalah masa Muhyiddin mula-mula jadi menteri tahun 80-an. Tak sama. Kalau kita menggunakan akal dan pendekatan yang sama, baik sebab kita bodoh atau kita malas atau kita memang tak cerdik, maka Mak Saleh kata, orang putih kata kan, doing the same thing over and over again and expecting a different result is insanity. Hanya orang gila saja yang buat benda yang sama berulang-ulang kali tapi mengharapkan satu keputusan yang lebih baik. Bila masalah ini dah berbeza selepas 40 tahun, sebab itu kita perlukan pendekatan yang jauh berbeza. Itu beza dia di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Baik, kita balik soal PTPTN tadi, PTPTN. Kalau tanya Perikatan Nasional, kalau tanya Barisan Nasional, mereka akan secara berterusan cuba berjanji dengan anak-anak muda Melayu untuk bagi potong PTPTN. Sedangkan dalam keadaan sekarang pun, PTPTN ini sudah dikira berada dalam keadaan kewangan yang cukup parah. PTPTN terpaksa meminjam daripada bank
pada kadar komersial, bayar interest kadar komersial kepada bank. Kemudian bila dia bagi pinjam pula kepada pelajar-pelajar, baik yang Melayu, Cina, India, dia bagi interest itu pada interest yang lebih murah. Jadi setiap tahun memang PTPTN akan kekurangan dana sebab yang dia pinjam itu lebih mahal daripada yang dia pinjamkan kepada pelajar-pelajar. Tambah lagi, bukan semua pelajar-pelajar bayar. Jadi tiap-tiap tahun dia gali lubang, gali lubang, gali lubang, dan hutang PTPTN itu akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Percayalah cakap saya, sampai satu hari kalau kita tidak mengambil pendekatan yang radikal untuk menyelesaikan PTPTN, kerajaan kena bail out, bela dan bayar balik hutang PTPTN. Sama seperti kerajaan Pakatan Harapan dahulu terpaksa membayar 20 bilion untuk membela dan memperbaiki dan memulihkan kembali tabung haji. Tabung haji dulu dah 20 bilion dah jadi macam itu. Sekarang masalah PTPTN pula makin besar dan makin besar kerana model kewangan itu sudah tidak masuk akal. Tanyalah uncle yang buat bisnes ni semua. Mana ada orang pinjam daripada bank interest 4%, you ambil duit, you kasih pinjam sama orang interest 2%. Mana ada? You kutip pun you tak dapat balik kutip 100%. Tiap-tiap tahun hilang duit, hilang duit, hilang duit. Tiap-tiap tahun hutang makin besar, makin besar, makin besar. Sebab itu saya nak sebut kepada yang muda-muda, pendekatan pembiayaan pendidikan di negara ini mestilah berubah daripada sekarang. Zaman yang mana kerajaan ada wang untuk menyuntik wang ke dalam dana PTPTN, zaman itu nampaknya sudah berakhir. Kita sudah tiada wang untuk buat begitu. Saya suruh hapuskan PTPTN tahun 2011. 11 tahun yang lepas. Sebab masa itu hutang PTPTN 20 bilion. Kalau 20 bilion, kewangan negara masih lagi okey, masa itu kita boleh refinance, pinjam pada kadar yang lebih murah dan mula bayar sedikit demi sedikit. Dalam tempoh 6-7 tahun, kita mungkin boleh selesaikan hutang itu. Masalahnya, Pakatan tak menang tahun 2013. Yang menang Najib. Bila Najib teruskan dasar yang sama untuk PTPTN, tahun 2018, hutang PTPTN telah meningkat 2 kali ganda. Daripada 20 bilion jadi 40 bilion. Tanyalah siapa-siapa yang tahu kewangan di negara ini, mana kita nak cari 40 bilion. Kalau dulu Najib tak curi duit 1MDB 40 bilion, paling kurang kita boleh ambil duit itu bayar PTPTN. Sekarang duit itu sudah kena sakau. Bila duit itu sudah kena sakau, nak pinjam pun tak boleh, kerajaan nak suntik balik pun tak cukup. Sebab itu, PN ke, BN ke, dia boleh janji macam-macam mengenai nak bagi pampasan dan juga interest yang lebih rendah untuk PTPTN. Tapi kita semua tahu perkara itu tidak masuk akal, saudara-saudara. Dia hanya main conteng-conteng atas kertas, janji dahulu supaya bila dia menang, ikut suka dia nak buat apa. Sebab itu saya ada pandangan yang lain mengenai pendidikan tinggi. Saya tak pernah cakap, saya hanya bincang begini saja. Ini kali pertama saya sebut dalam ceramah kepada penduduk dan orang ramai di Indra Mahkota dan Kuantan. Keadaan dia begini. Bila kali terakhir negara kita bina universiti baru? Saya pun tak ingat. It's been a long time. Lama dah. Bila kali terakhir kita bina universiti baru? Tak ada dah. Memang tidak ada peruntukan untuk bina universiti baru. Jadi akhirnya bila tempat untuk anak-anak yang makin banyak keluar universiti dengan kelulusan yang lebih baik semasa SPM, dia nak masuk universiti, setiap tahun lebih ramai yang dapat keputusan yang baik.
Tapi jumlah tempat di universiti awam makin sikit. Sebab makin ramai, makin kompetitif. Kerajaan tak ada duit nak tambah universiti. Tak ada universiti baru. Kali terakhir saya ingat 10, 15, 20 tahun yang lepas. Dah lebih kurang 15 tahun negara kita tak bina universiti baru. Sedangkan jumlah pelajar-pelajar yang cemerlang yang patut masuk universiti makin banyak. Akhirnya apa dia? Yang Melayu ke, yang Cina ke, yang India, keluarga yang dulu-dulu ni keluarga working class, keluarga biasa saja, bukan kaya pun, terpaksa sama ada simpan wang ataupun pinjam wang PTPTN untuk hantar anak-anak ke institusi pengajian swasta. Tambah lagi masalah, keluar pula kerja tak ada. Jadi masalah itu berganda demi berganda. Akhirnya anak-anak kita yang Melayu, Cina, India yang cerdik, dia keluar universiti, dia rasa sedih dan dia rasa tertekan sebab kecerdikan dia itu tidak ada makna bila dia mula bekerja. Akhirnya dia tak dapat kerja dan dia menanggung hutang yang tinggi. Yang gagal saudara-saudari bukan budak-budak ini yang tak dapat kerja. Bukan anak-anak muda ini yang tak dapat menyumbang dalam bidang profesional yang baik untuk negara kita. Mereka tidak gagal. Yang gagal adalah kerajaan kita yang tidak berjaya menyelesaikan masalah pendidikan tinggi ini selama lebih 2 dekad. Jadi apa punca dia? Punca dia ialah kerana sebenarnya kita sudah tak ada tempat yang mencukupi untuk budak-budak yang makin cerdik. Nak buat universiti baru tak ada duit. Akhirnya dibiarkan kepada swasta. Bila dibiarkan kepada swasta, masalah juga kerana PTPTN pun tak ada duit. Akhirnya kita jam dua-dua. Kanan pun tak boleh, kiri pun tak boleh. Sebab itu, saya ada pandangan lain. Zaman sekarang, dulu-dulu saya ingat sebelum PKP, saya daripada dulu, tahun 2016, 2017, saya banyak belajar secara online. Saya sendiri. Bukan anak saya sendiri. Saya kalau ada masa sikit, saya ambil 1 jam. Contohnya dulu saya engineer masa universiti. Dulu ada buat coding. Tapi zaman dulu dah 20 tahun, saya dah lupa. Jadi untuk ingat balik, saya ambil lah kursus-kursus percuma yang dibuat di seluruh dunia ini dengan tengok skrin saja. Daripada tahun 2016, 2017 lagi saya dah belajar sendiri macam itu. Masa itu, kalau cakap kepada orang ramai, dia kata tak boleh lah. Kita nak belajar ni, kita kena pergi kelas. Dia kata. Tak boleh nak belajar-belajar, tengok skrin, tengok Zoom, semua ni tak reti. Tiba-tiba Allah datangkan COVID. Bila kita dah kena kurung 2 tahun, kena PKP 2 tahun, saudara-saudari, sudah jadi amalan dan kita dah jadi biasa sebenarnya, kita boleh berinteraksi dengan baik pun melalui skrin. Kita boleh buat kerja dengan baik melalui skrin. Orang terutamanya yang wanita yang berumah tangga, boleh saja duduk di rumah, buat kerja. Duduk kat rumah, tak ada masalah. Tak perlu pergi ke pejabat tiap-tiap hari. Kalau itu boleh dibuat untuk orang yang bekerja, kenapa kita tak boleh buat benda yang sama untuk pelajar-pelajar? Baik, Mesti ada orang kata tak boleh, kena pergi sekolah. Saya sebelum saya cakap, saya dah test dulu. Saya sebenarnya dah test. Setiap 3 bulan, kami latih lebih kurang 10 hingga 15 orang yang sekarang ini dalam pelbagai bidang. Sama ada jurutera awam ke, jurutera elektrik ke, dia doktor ke. Kita latih orang yang nak tukar daripada satu jurusan menjadi software engineer. Sebab gaji software engineer mahal sekarang. Kalau pengalaman 2 tahun software engineer sekarang gaji 8,000. Jurutera awam kerja 2 tahun gaji 2,000. Jadi ramai anak-anak muda di luar yang nak tukar daripada latar belakang mereka, yang doktor pun tukar jadi software engineer. Saya pernah latih dan tukar seorang first class pharmacy. Dia dah balik kerja dengan kerajaan jadi farmasis 4 tahun dah.
Dia ambil kursus dengan kita, belajar. Sekarang dia jadi software engineer, kerja dengan syarikat Amerika. Gaji memang lebih 7-8 ribu ringgit. Mudah saja. Jadi ada pasaran yang besar di luar untuk orang belajar untuk tukar kerjaya. Yang saya nak buktikan dan telah dibuktikan, kalau secara biasanya untuk pergi habiskan satu ijazah untuk jadi software engineer, contohnya di luar, satu ijazah selalunya 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kalau pergi ke universiti swasta, Sunway ke apa, 3 tahun, habis 100,000 lebih. Kami buat secara online dan part time, bayar RM3,000 sahaja dalam masa 4 bulan. Kemahiran yang dilatih itu sama dengan yang habiskan masa 3 tahun di universiti, saudara-saudara. Maksudnya begini, saya dah eksperimen. Kau tak, saya tak cakap. Saya dah latih lebih kurang 30 orang lebih dah software engineer dengan cara ini. Dengan cara online, dengan cara 3 bulan, tak payah bagi dia sampai 3-4 tahun belajar ni. Kita susun balik silibus, kita tengok macam mana cara pengajaran lain, cara latihan lain, supaya tidak membebankan mereka, kerana itu akan menyelesaikan 2 perkara. Perkara pertama, bayangkan kalau kita boleh buka seberapa banyak peluang untuk mendapat pendidikan dan latihan tanpa anak-anak kita dan keluarga kita bayar yuran yang mahal untuk dapat kemahiran itu. Boleh buat saudara-saudari, 3,000, 4,000 kerajaan boleh subsidi berbanding dengan kos RM100,000. Kalau boleh buat 5,000, kerana kita tak perlu ada bangunan, tak perlu pergi jauh, tak perlu ada asrama, kita boleh pastikan bahawa ada keseimbangan di antara silibus yang dia belajar secara online dan tempoh-tempoh tertentu yang dia kena pergi ke kampus untuk dibuat praktikal. Dengan cara itu maksudnya kita boleh meningkatkan kapasiti universiti kita dengan cepat dan banyak tanpa kita habiskan berpuluh-puluh bilion untuk buat universiti-universiti baru. Maksudnya jangan buat universiti baru yang konkret ni. Buat universiti digital, saudara-saudari, yang semua orang boleh belajar dari mana-mana. Tak payah nak berebut nak masuk universiti dengan UPU semua, supaya kita buka seluas-luasnya kepada seberapa ramai anak-anak yang ada. Itu cita-cita saya, saudara-saudari. Orang kata saya gila, tapi sebelum saya cakap, saya dah test dulu dengan satu sampel yang kecil, lebih kurang 50 orang. Alhamdulillah, saya boleh kata kami telah berjaya mengubah masa depan anak-anak yang cerdik-cerdik ini daripada gaji 2,000 lebih kepada gaji 5, 6,000, 7,000 lebih dalam masa 2 tahun. Maksudnya kita boleh buat. Perkara itu boleh buat, saudara-saudari. Apa beza dia? Bezanya kamu cerdik ke bodoh je, itu je. Kalau bagi dekat geng-geng yang ada dalam UMNO dengan yang dalam Bersatu, dalam PAS ni, memang sampai bila-bila dia tak boleh buat, dia tak faham semua ini. Akhirnya mereka akan terus menggunakan model dan pendekatan yang lama. Bila dia nak menyusun, dia tengok unjuran berapa universiti yang kita perlukan. Dia tengok budak-budak yang keluar SPM tiap-tiap tahun, berapa yang akan memohon dan berapa yang patut masuk universiti. Dia kata kita perlukan 3 biji lagi universiti dalam tempoh 5 tahun. Tapi setiap satu universiti harga 5 bilion. 5 bilion, 3 biji universiti 15 bilion. Tak ada duit. Tak ada duit, maka tak ada lah universiti. Maka sebab itu masalah itu makin bertambah dan bertambah. Sedangkan mereka tak nak fikir di luar kotak. Ini zaman digital. Zaman digital, orang tak tengok TV pun sekarang. Orang tengok YouTube dan orang tengok Facebook dekat skrin saja. Kalau kita jangan bazirkan 5 bilion untuk buat satu universiti, tapi kita peruntukkan 5 bilion itu untuk kita latih
pencarah-pencarah yang terbaik membangunkan silibus secara digital. Kita bangunkan supaya universiti digital ini siapa-siapa yang layak boleh masuk, ada proses yang baik, ada cara untuk semak yang baik. InsyaAllah saudara-saudari kita boleh dapat hasilkan lebih banyak tenaga terpakar dengan jumlah peruntukan yang kecil saja. Baik Okey. Ada lagi ni nak masuk bab Saifuddin Dollah. Ni nak masuk Saifuddin Dollah ni Ada sebab kenapa saya sebut universiti digital dan Saifuddin Abdullah. Masalahnya kalau kita nak buat sekarang, boleh ke tidak kita nak buat sekarang? Ada masalah sikit nak buat sekarang. Sebab apa? Internet slow. Betul, internet slow. Untuk buat universiti digital macam itu, kita perlukan capaian internet yang cukup baik. Paling kurang 5G. Itu pun kena betul-betul stable. Ini tiap-tiap hari aku bagi ceramah ni orang maki hamun aku sebab tersangkut-sangkut. Bukan salah dia orang. Salah Saifuddin Dollah dulu. Sebab dia dulu Menteri Komunikasi. Ingat tak dulu? Dia dulu Menteri Komunikasi. Jangan nak lari. Aku ingat. Masalah kita, perkara-perkara yang sepatutnya ada infrastruktur digital kerana kita perlukan dulu infrastruktur digital ini. Maksudnya kita perlukan capaian internet yang menyeluruh. Kita perlukan capaian internet yang laju. Kita perlukan capaian internet yang murah. Sebab itu antara perkara pertama yang Pakatan Harapan buat dulu bila menang ialah menurunkan harga internet. Bukan suruh korang tengok TikTok tiap-tiap hari. Tapi untuk memudahkan sebagai langkah kita untuk membina infrastruktur ke arah satu ekonomi yang digital. Supaya kita tahu segala masalah kewangan dan juga kekangan yang kita ada, kalau kita beralih daripada fizikal bangunan seperti ini, kita tumpukan kepada kandungan dan juga pembelajaran, pengajaran secara digital, perkara itu dapat dibuat dengan lebih baik, lebih murah, lebih berkesan dan boleh capai lebih ramai orang pada harga yang murah. Baik Lepas Pakatan Harapan ambil alih, turunkan harga internet. Antara perkara yang paling mendesak masa itu ialah untuk menaik taraf capaian internet kita daripada 4G kepada 5G. 4G kepada 5G tak? Bukan Kak G, bukan Kak G. 4G kepada 5G. Negara-negara lain ni, capaian internet dia 5G ni dekat kampung paling corot pun 5G. Dia boleh tengok belajar dengan cepat. Sebab itu negara lain, dia boleh kerja di ibu kota tapi duduk di luar bandar. Dan dia boleh kerja di rumah sebab capaian internet itu cukup laju sehingga membolehkan daripada kampung pun dia boleh muat naik file, dia boleh gunakan software dan sebagainya, tak ada masalah. Jadi memang negara-negara seluruh dunia ini perlu beralih daripada 4G kepada 5G. Baik, macam mana cara negara lain buat untuk dia naik taraf daripada 4G kepada 5G? Cara biasa. Sebelum juga cara-cara yang kita telah buat semasa kita mula-mula membina infrastruktur selular kita, telefon mobile phone kita. Maksudnya kita buka tender kepada syarikat-syarikat telekomunikasi, telco. Kita bagi mereka membida untuk spektrum 5G, berapa yang kamu nak bayar kepada kerajaan supaya kamu boleh menggunakan hak untuk menggunakan frekuensi itu bagi tujuan telco kamu. Masa kita mula-mula buat selular, kita buat macam itu. Kemudian sampai 3G pun kita buat begitu. Kerana cara itu masuk akal. Kerajaan akan mendapat keuntungan dan pendapatan daripada lesen yang diberikan kepada syarikat-syarikat telekomunikasi. You make money. You sell the license. When you sell the license, you can control them. Itu cara kita mengawal syarikat-syarikat telco. You license them and you make money by selling the spectrum.
Benda yang logik masuk akal, tak ada masalah. Seluruh dunia buat. Sebab itu setiap kali sebuah negara itu nak naik taraf daripada katakan 4G ke 5G, dia bukan sahaja boleh memberi peluang kepada liputan internet yang lebih baik, dia juga akan membolehkan kerajaan ada wang tambahan. Oh, kesian orang Indra Mahkota malam ini dengar cerita pasal telekomunikasi. Ini sebab Saifuddin Dollah. Jangan marah saya, marah Saifuddin Dollah. Ini sebab ada cerita dia ni, ada sebab dia. Kebetulan proses untuk kita beralih daripada 4G ke 5G itu berlaku semasa Saifuddin Abdullah jadi Menteri Komunikasi, saudara-saudara. Di China sekarang, telco di sana sudah mula bercakap tentang teknologi 6G. Dia dah mula nak naik ke 6G dah pun. Dia 5G ni dia dah tak heran dah. Kita masih lagi macam kura-kura slow. Dia kata 4G bukan semua tempat pun ada 4G. Kebanyakan tempat silap selari Indra Mahkota dengan Kuantan ini masih lagi third generation. Masih lagi perlahan. Baik Sepatutnya bila Saifuddin Abdullah jadi Menteri Komunikasi hari itu, dia pakailah cara yang telah diguna pakai di seluruh dunia, yang telah kita guna pakai sebelum ini untuk membina infrastruktur telekomunikasi kita. Tapi aku tak tahu otak dia macam mana. Dia tukar jalan. Dia buat syarikat monopoli, saudara-saudara. Dia tak jual spektrum itu kepada pembida-pembida. Sebaliknya, dia buat satu syarikat milik kerajaan. Nama Digital Nasional Berhad. Ada dengar tak? DNB tu. Kalau orang duk baca-baca, apa bising-bising pasal DNB ni? Ini cerita besar sebenarnya pasal DNB ni. Ada gaya, ada ke arah sakau di situ. Saya tak sampai lagi, nanti aku korek, nanti jumpa lah. Selalunya dia bagi buka bidar tender. Bila bagi bidar tender, syarikat telco, Digi, Maxis, Celcom, apa lagi yang ada? Satu lagi tu, U-Mobile. Sepatutnya dia bidar, dia dapat lesen, dia cepat-cepatlah pasang dia punya pemancar, dia punya infrastruktur. Jadi pelaksanaan kepada naik taraf daripada 4G kepada 5G itu boleh berlaku dengan cepat. Sebab tugas kerajaan hanyalah melesenkan dan mendapat pendapatan dan mengawal syarikat-syarikat itu. Kemudian syarikat-syarikat itu dengan cepat membina infrastruktur. Baik, apa yang Saifuddin Abdullah buat sebagai menteri? Dia buat satu syarikat monopoli. Nama dia Digital Nasional Berhad. Dia buat satu syarikat monopoli, dia bagi lesen hanya kepada syarikat monopoli ini, kemudian dia minta syarikat-syarikat telco lain, Digi, Maxis, Celcom, U-Mobile, pergi sewa daripada syarikat yang monopoli itu. Dan bila dia buat syarikat monopoli itu atas dasar bahawa syarikat monopoli itu adalah milik kerajaan, dia tak jual, saudara-saudari. Kita tak dapat keuntungan ataupun pendapatan daripada pelesenan 5G kita. Kenapa sampai sekarang tak jadi-jadi 5G dah nak tukar kerajaan ni? Sebabnya semua syarikat telco tak setuju, tak nak. Dia tak nak monopoli, kerana bila monopoli, kamu kena sewa. Inilah yang dalam bahasa Mak Saleh dia kata rent seeking, makan atas angin. Sedangkan nanti akhirnya yang kena buat kerja yang semua ni banyaknya syarikat-syarikat telco, tapi segala-galanya dia kena pergi dengan satu syarikat monopoli. Tak ubah seperti monopoli yang kita pernah ada dengan lebuh raya pun kita ada monopoli. Kadang-kadang dulu elektrik pun kita ada monopoli, air pun dulu kita ada monopoli. Jadi syarikat-syarikat telco lebih awal lagi tidak terlibat. Sebab itu daripada zaman Saifuddin Abdullah jadi Menteri Komunikasi, tukar dengan Anwar Musa, dah 33 bulan saudara-saudari, campur 22 bulan dahulu masa Pakatan Harapan,
kita dah habis 4 tahun nak masuk 5 tahun. Naik taraf 5G kita tak sampai ke mana-mana, tak selesai sampai sekarang. Baik Sebab tu saya nak simpul, sebab kita pun nak balik, saya kena balik awal. Pagi esok program pagi di KL. Baik Kenapa saya cerita semua ini walaupun selalunya orang datang nak dengar cerita pasal skandal. Skandal ada esok, tunggu 11.30. Esok cerita pasal PAS pun ada, pasal Bersatu pun ada, pasal UMNO pun ada. Dia berkait semua. Jadi tunggu esok. Malam ini Muhyiddin tak tidur malam. Baik Saya cerita semua itu kerana nak menunjukkan bahawa masalah yang kita warisi sekarang daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional 60 tahun, masalah itu tidak lagi boleh diselesaikan dengan cara yang sama. Kalau kita ada masalah PTPTN, kita tidak boleh terus berterusan berfikir macam mana kita nak terus pinjam lebih mahal daripada institusi kewangan, bagi kepada budak-budak lebih murah, dan tiap-tiap tahun PTPTN makin teruk. Menyelesaikan masalah itu ialah dengan menyelesaikan masalah puncanya, dan masalah puncanya ialah kerana kita tidak cukup tempat untuk pengajian tinggi di negara ini. Sebab itu, untuk buat semua ini saudara-saudari, kita perlukan kerajaan yang stabil, kita perlukan kerajaan yang cerdik, kita perlukan kerajaan dan menteri-menteri yang buat kerja dengan jangka masa panjang dan bukan semata-mata untuk dapat jawatan seperti Saifuddin Abdullah. Sebab itu, kalau Pakatan Harapan menang, ada benda-benda besar yang kita buat berkenaan dengan perkara-perkara yang saya sebut tadi. Pertama, saya yakin kita kena semak semula prestasi kita naik taraf daripada 4G ke 5G. Kalau contohnya kita kena buka balik monopoli, kita kena tengok balik untuk kita buka balik monopoli. Setuju atau tidak, saudara-saudari? InsyaAllah bila kita susun infrastruktur digital satu persatu, kita mulakan pada skala yang lebih kecil, dari 1 tahun ke 1 tahun. Saya harap sebelum saya mati, kita boleh tengok lebih banyak universiti digital di negara ini yang membuka peluang seberapa banyak kepada anak-anak Malaysia untuk naik taraf pendidikan tanpa mereka berhutang dan meminjam wang, dan supaya mereka boleh bersaing sama taraf dengan profesional daripada seluruh dunia. InsyaAllah kalau kita boleh buat begitu, kita juga boleh naik taraf dari segi gaji pekerja-pekerja kita, dari segi mutu jenis pekerjaan yang kita tawarkan, dan anak-anak kita bukan sahaja minta kerja di negara ini kerana mereka adalah profesional yang digital kemahirannya, mereka boleh bersaing dengan orang-orang engineer profesional seluruh dunia, boleh duduk dekat Malaysia tapi kerja di UK. Boleh duduk di Malaysia tapi kerja untuk syarikat di Jepun. InsyaAllah dengan menghasilkan kerja-kerja macam ini, kita sedikit demi sedikit akan membantu menyelesaikan masalah gaji yang dah ada. Tapi untuk itu, saudara-saudari, kita kena menang dulu. Sebab kalau kita tak menang, mereka akan terus janji gula-gula. Ambil hutang PTPTN nanti saya potong. Ambil hutang PTPTN nanti saya potong. Dia potong hutang PTPTN tu, dia ambil duit cukai kita. It's our money that is being used to sweeten kepada yang muda-muda. Jadi, insyaAllah, saya beritahu kepada calon-calon tadi terus bekerja. Kita ada perkembangan dan juga kemajuan yang baik dalam kempen-kempen kita. InsyaAllah setakat ini di Pantai Barat dia berjalan dengan baik. Saya ada amanah yang besar yang saya pikul, iaitu saya kena pastikan Kuantan dan Indra Mahkota kekal di tangan PH. Boleh ke tidak, saudara-saudara? Pastikan yang muda-muda keluar. Pastikan yang muda-muda tahu bahawa setiap satu undi yang mereka berikan
adalah satu undi untuk masa depan mereka. Kalau tidak, sampai bila-bila negara kita ini jadi macam ini, sedangkan kita tengok Netflix di negara-negara lain makin maju ke depan dan makin maju. Jadi, saya ucap terima kasih banyak-banyak, bersyukur kerana cuaca baik. Teruskan berkempen, santuni pengundi-pengundi. InsyaAllah, dalam 1 minggu lagi kita boleh nampak angka terbaru daripada Indra Mahkota dan Kuantan kerana kami semak tiap-tiap hari. Dan insya-Allah kalau ada petanda baik, kalau nampak kita boleh menang bergaya, saya akan beritahu awal-awal lagi kepada pengundi-pengundi di Indra Mahkota dan Kuantan. Jadi untuk kita tutup malam ini, seperti sama juga yang lain, saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia. Saya sebut kita, saudara-saudari akan sambut dengan boleh. Okey? Ayuh, 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 kita. Terima kasih, insyaAllah. Indra Mahkota, Kuantan kekal di tangan PH, insyaAllah. Sekian, sese, nandri, vanakkam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.